Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para tetamu-tetamu Allah yang dimuliakan pada malam yang penuh barakah ni, yang dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke rumah Allah ini semata hanya sahaja untuk mendapat ridha Allah, semata hanya sahaja untuk mengimarahkan rumah Allah, semata hanya sahaja untuk membuktikan iman yang sebenar. Kerana Allah berfirman dalam surah Taubah 18, Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir, ilal akhir ayat. Hanya sahaja yang layak mengimarahkan rumah Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maknanya mudah-mudahanlah tuan-tuan yang hadir pada malam ni dan yang menonton, insya-Allah mungkin tidak dapat hadir, tak apalah, ke asbab-asbab tertentu, yang hadir pada malam ni mudah-mudahan adalah golongan yang benar-benar layak mengimarahkan rumah Allah. Dan mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Sedang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli nikmah. Pertama mula dan selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jalla. Dalam kata sebenar-benar syukurnya kita hadirkan dari hati yang benar-benar mampu merasai, menghayati, memahami, menyelami akan segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita dalam bentuk yang zahir, yang nampak atau yang tak nampak, yang gaib. Bukan hanya tertakluk pada yang nampak. Yang nampak ni sifatnya banyak yang akan berkurang, tetapi banyak lagi yang tak nampak, yang tak pernah pun berkurang, yakni nikmat nafas. Nafas ni tak pernah berkurang pun tuan-tuan, sikit pun tak pernah kurang. Allah tak pernah kurangkan, walaupun nisbah kita semakin berkurang. Berkurang maksudnya kesihatan, kekuatan, itu semua dari segi sudut dunianya berkurang. Tapi Allah tak pernah kurangkan nafas. Macam mana nafas macam dulu macam tu, sekarang macam tu lah, maintain. Tapi Ustaz mengah sikit, mengah tu adat lah. Mengah tu adat. Tapi dalam mengah-mengah tu nafas sama, rhythm dia, intonasi dia sama. Sama je dia punya rhythm nafas, tarik lepas, tarik lepas, sama. Jadi yang jadi mengah tu kederat.
itu memang akan nisbah pada jasad, pada biologi berkurang. Tapi di sudut hakikatnya roh itu tidak berkurang. Nafas tidak pernah berkurang walau sedikit. Maka dengan nikmat nafas itu saja pun kadang-kadang kita tak mampu nak describe, nak terjemahkan kesyukuran, kerana tak ada satu pun makhluk ataupun apa saja di atas muka bumi ini yang boleh digantikan dengan nikmat nafas. Tak ada. Kalau darah mungkin boleh kita cari. Tak cukup darah, derma darah. Kalau tak cukup nafas, siapa nak derma nafas? Tak bernafas kawan kan? Ni kita ni nak derma nafas ni, ada yang tak cukup nafas? Tak ada tuan. Wallahi tak ada. Malah kalau oksigen pun, bantuan pernafasan itu diambil daripada sistem oksigen yang dibuat tu. Itu satu tong tu dan mahal. Itu pun bukannya boleh supply secara yang mana Allah bagi secara lumrah pada jasad kita ni. Tidak. Hanya support sementara saja. Nah, jadi maknanya cuba kita lihat, adakah kita mampu menjadi hamba-Nya yang benar-benar bersyukur? Kadang-kadang kita nak lihat pada permasalahan kehidupan, kadang-kadang itu sehingga melupakan nikmat nafas. Lupa kita. Sesak nafas saya Ustaz dengan masalah hidup ni. Sesak nafas lah, tapi nafas tu tak sesak lagi. Sesak nafas kerana macam-macam isu berlaku. Terkejut Ustaz. Terkejut saya dengar, terkejut itu, terkejut ni, macam-macam terkejut. Tapi masalahnya nafas masih maintain. Sebab tu kalau kita lihat kisah Nabi Ayub AS, diuji dengan luar biasa ujian, tapi dimintanya jangan sampai diambil untuk zikrullah. Nafas itu nikmat yang paling besar pada nafas tu. Rupanya kenapa Allah tak bagi nikmat nafas ni berkurang tuan-tuan? Kerana pada nafas itu membawa satu tanggungjawab yang besar, yang sebenarnya tidak boleh diterjemahkan dengan badan pun sebenarnya. Apa tanggungjawabnya? Tanggungjawabnya itu adalah mengingati Allah. Badan belum tentu ingat. Berapa ramai yang solat tapi tak ingat? Solat tapi dia tak ingat Allah. Sebab apa? Jasad di sini, rohnya di tempat lain. Apa maksudnya? Tak hudur hati, melayang-layang ke pergi mana-mana tempatnya. Jasad belum tentu ingat. Kalaulah jasad tanda ingat, kalaulah kita ukur sekadar jasad itu tanda ingat, maka iblis yang paling ingat. Kerana iblis yang paling taat kalau di sudut jasad. Tapi iblislah yang kufur sekali. Jadi apa tanggungjawab yang paling besar pada nafas ini? Itulah tanggungjawab untuk kita meletakkan nafas pada empunyanya. Fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Tuan-tuan sedang jemaah mata Allah SWT, tugas kita besar. Tugas kita ni besar. Bukan sekadar nak menggerakkan jasad. Jasad ini kata ulama dalam mensyarahkan dalam bab jentera, dalam bab ibadat ni, jasad ni rakyat. Yang menjadi raja itu adalah jiwa, kolbu. Kolbu tu nafas, roh. Menggerakkan, membangunkan raja di dalam jiwa masing-masing. Masing-masing ada raja yang Allah telah berikan. Cuma nak tengok raja tu berfungsi atau tidak. Raja tu dikontrol oleh rakyat atau raja kontrol rakyat. Kadang-kadang dikontrol oleh rakyat, yakni jasad ataupun perbuatan yang kontrol hati dia. Maknanya hatinya itu tidak membawa maksud tujuan yang sebenar. Dia lari daripada makna kehidupan. Itu yang tadi, dia lupa dia bernafas. Dia lupa. Lupa yang paling senang nak lupa adalah lupa nafas. Susahlah hidup ni Ustaz. Susahlah hidup ni. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Senang ke susah? Senang. Lupa saya bernafas. Kalaulah hidup ni susah, Allah susahkan nafas. Allah suruh kita urus sendiri nafas kita. Nescaya dengan saya tak datang malam ni. Lupa nak bernafas.
Jadi Allah tolong tuan-tuan kita bernafas 24 jam non-stop. Sebab tu setiap masalah pasti ada jalan keluar. Kerana apa? Kerana nafas sentiasa bergerak. Maka dengan nafas itulah akan datang ilham untuk keluar daripada setiap masalah. Aduh. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Maka kalau kita renungkan dalam kaitan kita nak syarahkan malam ini dengan kita nak meletakkan tajuk merdeka jiwa. Dalam bab konsep memahami takrif ibadat yang sebenar, saya pernah sentuh di sini tentang makna atau definisi ibadah. Bagaimana ulama meletakkan pada takrif perkataan ibadah itu sendiri membawa 5 makna ibadah, yang mana diambil pada dasarnya abada, ya'budu ibadatan. Dalam bahasa ada 5 maksud dia. Yang pertama ketaatan, yang kedua ketundukan, yang ketiga kerendahan diri, yang keempat penyembahan, yang kelima perhambaan. Ini dari segi tarikh bahasa. Nak kaitkan dengan makna ini dengan tajuk kita ini dengan kehidupan kita. Dia tajuk tarikh, kemudian kaji pula ilmu tu, kemudian tengok dekat hidup kita. Bab kehidupan ni lapangan penterjemahan segala ilmu yang dipelajari. Nak tengok seseorang itu faham tidak apa yang dikaji, atau faham tidak apa yang dia ada, dia menuntut ilmu selama ni, maka kita tengok kehidupan dia. Itu sajalah. Sebab tu kita ni bukannya bercakap banyak sebenarnya. Kita ni banyak menterjemahkan apa yang kita faham dalam pelajaran, kemudian diterjemahkan. Itu dipanggil af'al, perbuatan. Perbuatan ni bukan diukur dengan percakapan, tetapi perbuatan dengan seluruhnya tadi rakyat ni, perbuatannya, ketaatan, yang mana diterjemahkan dengan suruhan Allah. Baik, maka dengan makna ketaatan, ketundukan, kerendahan diri, penyembahan, perhambaan. Kalau kita lihat dengan makna merdeka itu sendiri dari segi takrif, merdeka tu kalau dia pergi, kalau tuan-tuan buka internet tengok ensiklopedia tu, Wikipedia tu, maknanya diambil pada perkataan Sanskrit mahardeka, tuan. Mahardeka ni makna membawa kekayaan, keagungan, kehebatan. Itu mahardeka. Jadi kalau dikait dengan merdeka, sistem pentadbiran, maknanya pentadbiran yang mempunyai kekayaan sendiri tanpa bergantung dengan siapa-siapa. Itu contoh kalau dikaitkan dengan pentadbiran. Kalau dikaitkan mahardeka itu kekayaan, keagungan, kekuatan. Kalau dikait dengan sistem negara atau di sistem pentadbiran, itu kekayaan, keagungan, kekuatan yang tidak ada pergantungan dengan mana-mana pihak. Takrif kekayaan itu sendiri dah maksud mencukupi. Kalau ambil kekayaan, makna kaya itu sendiri, kaya itu bukan benda, kaya itu mencukupi. Yakni kaya kalau kita letak pada perbahasan ibadah ni, dia pergi kepada takrif empunya sifat itu. Al-Ghani, maha kaya. Makna kaya itu sendiri dah independen. Dan sebenarnya yang benar-benar independen, yang tidak perlu pada sesiapa atau tak ada apa-apa aja, itu Allah. Qiyamuhu binafsi. Itu bebas daripada apa-apa, tak ada satu pun boleh disekutukan. Itu. Jadi kalau kita lihat dalam konsep bagaimana kita nak memahami takrif merdeka dengan takrif kehidupan, adakah kehidupan kita ni benar-benar memiliki kekayaan? Adakah kehidupan kita benar-benar memiliki keagungan itu? Ataupun kehebatan, haibat? Adakah kehidupan kita ni benar-benar duduk di dalam kekuatan yang sebenar? Kalau takrif kepada maksud yang diterjemahkan ini merujuk kepada sifat kekayaan, sifat kekuatan, sifat keagungan, itu sifat, bukan benda, tuan. Sebab tu kalau kita lihat kemerdekaan kita ni, negara kita ni, wujud sebelum adanya fasiliti yang hebat. Tak ada. Kalau tuan-tuan mana yang sempat dulu ada yang pengalaman yang first kita merdeka, ada tuan-tuan, ada yang di sini pengalaman di Stadium Merdeka.
Waktu itu kalau kita lihat fasilitinya, kalau nak dikait merdeka itu moden, maka belum moden, mana tak boleh lagi merdeka sebab belum moden. Kalau ditarikkan merdeka itu satu kemodenan, maknanya kena moden dulu baru boleh merdeka. Tapi merdeka ini diraih ketika di saat segala fasiliti masih belum berkembang. Bermakna takrif merdeka itu sendiri tidak membawa kepada takrif kebendaan, tetapi kebebasan dalam meletakkan diri pada keadaan yang boleh pergi jauh tanpa terikat dengan siapa-siapa, tanpa boleh terikat dengan siapa. Maknanya jiwa, itu jiwa yang merdeka. Kalau kita kaitkan dengan perbahasan ibadah ni, maknanya merdekanya seseorang itu, hamba yang merdeka ini, maknanya dia tidak lagi terikat di bawah ketaatan, ketundukan, kerendahan diri, penyembahan, perhambaan yang membawa dia kepada kebendaan. Contoh kebendaan ini adalah kalau dalam takrif ibadah makhluk. Kita nak lari daripada harta, tapi terikat juga dengan perbuatan yang nakkan sesuatu. Contoh, saya dah tak nak harta dah Ustaz, tapi dia masih nakkan pengaruh. Dia beribadat, katalah dia dah masuk ni, bukannya dia buang dunia, kalau katalah dia buang dunia, dia buang, kita nampak tu dia bebas pada dunia. Tidak, selagi mana dia masih ada makhluk pada kehidupan dia. Apa? Dia nakkan pengaruh. Pengaruh tu makhluk. Dia nakkan kelebihan-kelebihan dalam ibadat. Dia masih terikat dengan syarat-syarat, terikat dengan perkara-perkara yang ada habuan baru dibuat. Sebab tu seluruh ibadat membawa masuk konsepnya lillah. Lillah tu merdeka dah maknanya sebenarnya. Tapi adakah kita buat benar-benar kerana bebas jiwa, ataupun kita pun kadang-kadang buat tapi hati kita kosong, terikat dengan contoh tuan-tuan, cuba lihat. Adakah kita beribadat kerana terikat dengan usia? Adakah ni masuk ni masuk deh. Adakah kita beribadat kerana terikat dengan habuan? Habuan apa? Kalau pahala kira okey lagi tuan. Pahala okey lagi sebab pahala tu terikat dengan Allah, tertakluk dengan Allah. Tapi habuan tertentu yang dipanggil ada kelebihan-kelebihan. Seri wajah lah, orang tunduk lah, hang amai ayat ni, rezeki melimpah ruah lah, hang amal ni, beginilah. Kalau pahala ala kulli hal okey lagi, sebab pahala mesti nisbah dengan Allah. Tapi kalau tadi ada niat kelebihan, itu selain Allah boleh bagi. Jin, macam semalam saya pergi ceramah dekat Nilai. Semalam pergi kat Nilai, balik lagi lah. Kita nak naik kuda perang, kuda besi tu kan, pergi. Besok pun nak pergi lagi ke Seremban buat kuliah. Jumpa seorang sahabat ni, Ustaz nak tanya Ustaz, saya ada ikut satu gerakan ni, okey, bagus dah, kemah dah, dia ada nama-nama Allah jugalah. Saya tak payah sebutlah nama tu. Tapi Ustaz, tahap tu saya duk amal lah apa yang disuruh amal tu, tiba-tiba tangan saya bergerak sendiri tu Ustaz. Pak. Sudah, apa yang ada tu? Saya tanyalah, itulah khadam. Oh, khadam. Ada pula pesen gitu. Dia amal zikir-zikir tertentu, dia amal. Khadam pun sampai. Jadi memang dapat kelebihan macam-macam tuan-tuan. Nak terbang, nak tergolek, nak tertirak, macam-macam boleh. Hati-hati. Sebab itu kalau kita lihat, mungkin kita rasa kita ada ilmu, mungkin kita sangka kita ada ilmu, tetapi ilmu itu pada siapa kita letakkan. Kita dapat atas asbab diri kita, kelebihan pada diri pun tak boleh juga. Tengoklah siapa, saya ni memang keturunan brilian pun tak boleh juga. Maknanya dia buat satu, ada kelebihan-kelebihan pada dia atau nakkan kelebihan, itu semuanya masih terperangkap, belum bebas. Akhirnya dia kena buat amalan-amalan tertentu, waktu-waktu tertentu kena buat, nak pastikan
Maka saya kata bukan buat sebab Allah, sebab nak maintain kadam. Habis amalan tu, dia penat-penat tu memang tak merdeka pun, dia masih tiada kekayaan. Sebab itu kemiskinan, kekayaan dia bebas daripada kebergantungan selain makhluk. Okey, tadi apa? Saya simpulkan umur usia ni keadaan. Ada orang beramal mengikut keadaan, ini belum merdeka. Tunggu senang baru beramal, atau waktu susah baru beramal, atau ada bulan tertentu baru beramal, atau ada dipanggil apa, ajakan. Boleh, tak apa, kita ajak, orang ajak baru beramal. Walaupun bagus mengajak untuk beramal, tapi jangan buat sebab orang ajak. Kena ubah. Ini Allah ajak ni melalui kalam si fulan, kalam asatizah. Dulu kita tak rajin puasa 11, nak puasa 12, 13, 14, 15 contoh ni. Bagus cerita-cerita fadilat dengar, teringin lah nak buat ni. Tersedar tu, cepat-cepat balik kan, ni Allah sedarkan aku ni. Kalau lah buat sebab dia ni dah saya ni, sebab dia ni dah saya nak buat ni, habis tuan. Halus ni perbahasan tentang niat. Berbalik kepada ketaatan, ketundukan, kerendahan diri, penyembahan, perhambaan. Sidang mata Allah SWT. Sebab itu semua perkara ini hanya dapat dalam majlis ilmu. Sebab itu nak membebaskan kita daripada supaya tidak terpesong ataupun nak memerdekakan jiwa ini bukan dengan amalan. Kadang-kadang makin beramal makin terikat. Sebab itu dalam konteks beramal itu mesti berilmu. Berilmu dan beramal, bukan beramal dan berilmu. Kita bimbang-bimbang amalan itu tiada ilmu. Bila tiada ilmu pada setiap amalan, amalan itu tidak dikira. Hati-hati beramal tanpa ilmu. Sebab itu setiap amalan pastikan ada kefahaman setiap. Dan orang yang istiqomah ni adalah bukan yang banyak beramal, tetapi orang yang istiqomah adalah faham yang banyak di dalam amalan, fahamannya banyak dalam beramal. Bila fahamannya banyak dalam beramal, maka amalan itu dijaga. Dia bukan banyak beramal tapi tak faham. Tak boleh. Contoh nama utamakan yang wajib dengan yang sunat dipanggil aulawiyat, keutamaan, pun kadang-kadang penin. Assalam qoblal kalam, kata Nabi. Assalam qoblal kalam. Ini almarhum Tuan Guru Datuk Abah Sandin Al-Hafiz lalu ingatkan saya dulu tu ceramah, jangan bismillah dulu, jangan ini assalamualaikum warahmatullahi. Kalaulah kalam, salam itu setelah kalam, tak wajib jawab. Tapi kalau mula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan tak jawab, dosa. Sebab hukum jawab salam wajib. Tapi keutamaan yang mana? Salam dulu ke kalam dulu? Salam dululah, ikut Nabi kata assalam qoblal kalam. Sebab tu sebelum kita nak borak, bagi salam dulu. Assalam. Sebab apa bagi salam dulu? Sebab nak bagi kesejahteraan dulu. Bila dah sejahtera, malaikat turun, baru kita bercakap. Kalau bercakap bimbang-bimbang, malaikat tak turun. Habis tak bismillah tu dengan nama Allah tu, ya, dengan nama Allah. Tapi Nabi kata kalau nak bercakap, dengan salam dulu. Ini belum apa-apa lagi, ini aku dah cakap sikit ni, terus buka, tak ada apa-apa, pang tu cakap. Okey, kita jumpa lagi, assalamualaikum. Lah kan salam, tak jadi apa, bimbang tak jadi apa kita punya perbincangan tu. Mula-mula assalamualaikum. Ini pun satu amalan yang kita kena hidupkan balik, sunnah yang kembali pudar. Bagi salam dengan kita orang kenal je, bagi salam, jumpa assalamualaikum. Cakap tak cakap tu nombor 2. Lafaz salam bukan salam. Orang ingat salam tu tangan. Ni pun bagus juga datang COVID ni. Kita ingat ini salam, dah lafaz salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau salam tambah lagi. Jangan buat gini-gini tuan.
Lebih baik tak payah buat. Ha? Tak payah buat. Ini pesen apa contoh kan? Ustaz saya saja. Yalah saya saja. Tapi tak diselesai saja kan? Kalau tak ada tak adalah kan. Baik, berbalik tadi. Maka dengan ilmu itu supaya kita beramal itu supaya kita tidak terikat dengan kejahilan tadi. Banyak lagi lah kita nak memikirkan perkara ini tentang keutamaan. Dengan ilmu tu akan menyuluh kefahaman. Apatah lagi dengan ilmu membawa kita untuk kenal kepada empunya amal Allah. Amal ni tuan-tuan Allah punya. Walaupun Allah tak berkehendak atas amal kita, tapi Allah punya. Macam kita lah, mak ada duit banyak, mak bagi duit dekat anak, anak beli barang hadiah dekat mak. Duit siapa? Duit mak. Mak nak ke hadiah tu? Tak ada. Mak pun cakap, duit aku kau beli hadiah untuk aku. Dia gelak saja. Cuba beli pakai duit sendiri, katanya. Memang tak boleh ada duit sendiri, duit daripada mak je. Yelah, duit dari aku, engkau beli barang balik kat aku. Apa beza? Tak ada beza. Malah kalau duit aku kau ambil buat lagi pun aku tak heran, aku ada duit. Tapi kamulah yang akan jumpa aku tersegan silu nanti. Mana duit tu hari mana lah. Tu dia. Kita beramal bawa lagi. Kita beramal bawa lagi. Tak minta Allah ridha. Kita ingat amalan itu dengan diri kita, tak, dengan Allah. Empunya segalanya. Buktinya apa? Modal utama itu nafas. Dengan nafas datang gerak, dengan gerak datang amal. 100%. Tiba-tiba beramal lupa Allah, nampak diri, habis tak merdeka ni. Tu. Jadi sebab itu setiap amalan itu disertai dengan kefahaman. Kefahaman yang paling utama itu adalah, yang utama itu ikhlas. Ikhlas tu paling tinggi. Ikhlas tu juga makna merdeka. Sebab apa ikhlas makna merdeka? Makna ikhlas tu sendiri adalah membebaskan diri daripada selain perkara yang Allah tidak ingini. Hanya senya Allah. Kul wallahu ahad. Merdeka lah tu. Yang ni kembali kepada keagungan, kekayaan. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ringkas tetapi maknanya menyeluruh pada seluruh kehidupan. Tiada ikhlas, tiadalah amal. Yang dikira amalan itu yang ikhlas. Jadi maknanya kita beramal banyak kali itu adalah untuk memerdekakan diri. Kita beramal banyak kali itu tuan-tuan. Contoh kita solat berkali-kali ni, dah berapa kali kita solat pun tak tahulah ni. Apa tujuannya? Adalah untuk melatih diri supaya beramal sehingga merdekalah jiwa kita daripada pengaruh makhluk pada diri, pada benda, pada keadaan, sehingga kita benar-benar merasakan Allahu Akbar. Ini ya, lafaznya Allah Maha Besar dengan kita mengangkat takbir itu, ini maknanya surrender. Dengan melepaskan seluruh kebergantungan pada selain perkara lain, hanya kalau kita sangkut pada Allah. Ini yang kita nak capai tuan-tuan. Bukan kita beramal sebab dah ada masa lapang. Bukan kita beramal sebab kita ada tenaga. Bukan beramal sebab saya suka membaca ni, kalau saya tak boleh kalau tak membaca. Bukan sebab ada ke begitu. Bukan saya ni suka, saya suka, bukan tuan-tuan. Kita buat suatu amalan itu adalah untuk mengikis supaya tertanggalnya pakaian keakuan. Kalau makin beramal makin terikat dengan diri, makin beramal makin terikat dengan keadaan, makin beramal makin terikat dengan kebandaan. Itu bukan amalan, itu bukan perhambaan yang sebenar. Ini perhambaan yang dicela oleh Allah, kerana di dalam satu firman Allah Ta'ala, yang mana Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka menyembah selain Allah. Ada sembahan, ada
menyembah selain Allah benda yang tidak memudaratkan mereka dan tidak juga memberi manfaat kepada mereka. Maknanya kita hari ini buat sebab mungkin ada tadi keadaan, mungkin ada hajat-hajat kelebihan, mungkin sesuatu desakan, ajakan, yang mana semua ini tak mampu memberikan apa-apa manfaat dan mudarat pada kita pun. Susah tidak boleh lagi mudarat tuan-tuan pada kita kalau tidak dengan izin Allah. Berapa ramai orang yang susah tapi tidak mudarat. Dua perkara berbeza. Susah dan mudarat dua perkara berbeza. Susah pada makhluk, mudarat pada Allah. Susah pada makhluk, mudarat tidak. Jikalau Allah kata tidak, tidaklah. Bukti kita lihat Nabi Ibrahim alaihi salam. Susah tidak? Susah. Sehingga tahap mana kesusahan Nabi Ibrahim alaihi salam? Dibakar hidup-hidup. Adakah api itu mampu membakar tubuh badan Nabi Ibrahim AS? Tidak. Jadi di manakah mudarat kita beramal kerana susah? Allah kata, pergilah pada kesusahan itu. Nabi SAW disusahkan, diboykot. Mudarat tidak? Tidak. Mampu tidak Suraqah bin Malik nak bunuh Nabi? Mudarat tidak? Tidak. Susah? Ya. Cedera? Ya. Luka? Ya. Mudarat? Tidak. Tuan-tuan tahu apa makna mudarat? Mudarat ni melarat, dead end, buntu, keliru, langsung tak boleh nak buat apa. Itu mudarat. Sebab tu ada orang susah ketika dia tidak berlindung dengan Allah, Allah akan izinkan mudarat turun waktu susah. Sebab itu jangan terkejut, dia akan jadi buntu dan keliru. Bukan sebab susah tu, sebab kebuntuan itu. Kebuntuan bukan pada susah, sebab banyak cerita-cerita kesusahan yang berjaya diatasi. Sebagai contoh, pahlawan-pahlawan Melayu, Malaysia Nusantara ini nak membebaskan jajahan takluk ini, bukannya senang tuan-tuan. Berapa darah dihabiskan. Ini baru cerita Malaysia, belum cerita lagi agama Islam. Berapa ramai yang terkorban di jalan agama Allah. Susah ya amat. Mula-mula hijrah saja dah diberi tugas lawan puak kufar. Badar Al-Kubra 313 lawan 1000 orang, satu nisbah 3. 3 orang itu siap dengan peralatan tenteranya, siap dengan persiapannya, lawan dengan penduduk Madinah yang tiada apa-apa persiapan. Susah tidak? Susah. Mudarat tidak? Tidak. Ini yang kita kadang-kadang kita terikat tu, tak bebas kita. Ustaz, susah ni, payah kita ni. Kita ni kan payah, susah ni. Tak bebas. Kita masih terikat dengan susah. Bila dah senang, takut susah. Dulu beria-ria nak senang, dah senang takut susah. Itu merdeka ke tuan-tuan? Tak merdeka begitu. Merdekanya adalah dia bebas daripada kesusahan dan kesenangan itu. Dia hanya tunduk kepada tadi kekuasaan yang mampu benar-benar bagi dia mudarat. Allah, jaga Allah. Ihfazillah yahfazka. Nabi ajar, jaga Allah. Kalau tak nak kita hari ini melarat, ghanap, hancur, diserang. Kan kalau jajahan kan, kalau merdeka ditarifkan sebelum merdeka dijajah. Bila dijajah kan serangan. Tuan-tuan, saya nak ambil satu takrif ini, analogi. Kalau kita dijajah oleh dunia tuan-tuan, kita akan diserang. Sesiapa yang membiarkan dirinya ditakluk oleh dunia, dia akan diserang habis-habisan. Oleh siapa? Allah Azza wa Jalla. Tak ada siapa pun boleh terlepas daripada serangan Allah. Dia biarkan diri dia ditakluk oleh kebendaan, dia biarkan diri dia ditakluk oleh kekuasaan, kedudukan, dia biarkan. Tengok tadi bala tentera Allah datang. Allah hantar burung ababil besar sikit daripada burung kelicak.
Sebab dibiarkan terikat, dijajah oleh keduniaan. Dia hebat no, gajah kot memot tuan-tuan, bukan gajah Malaysia. Gajah kot memot, dia punya gading ni, tu dia tinggi-tinggi. Dia biarkan diri dia, aku hebat sebab gajah ni. Okey, Allah hantarlah burung ababil datang bawa batu neraka, habis. Namrud Fir'aun jalan, Korun jalan, negara Sabak jalan. Jadi sudah jemaah mata Allah SWT dah masuk isyak dah ni. Okey, jadi azan sekejap, betul kita buat kesimpulan. Wallahu a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatu ala sayyidina Muhammad al-Wasit wa ba'as al-maqam mahmud wa syarf. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sedang jemaah mata Allah SWT khair. Kesimpulan yang kita boleh buat pada malam yang penuh barakah ini,
Maka kalau kita kembali tarifkan balik kepada makna dalam konteks ibadat yang sebenar, memberi kaitan dengan merdeka itu adalah dengan berdasarkan pengertian di atas, yakni yang tadi dia baca ayat daripada menyembah selain Allah benar tidak memudaratkan mereka, tidak juga memberi manfaat kepada mereka itu, yakni dalam pengertian bahasa dapat dihuraikan sebagai penerimaan terhadap keagungan, penerimaan terhadap keagungan Allah atau sesuatu perkara yang ada pada Allah itu, yakni sifat-sifatnya seluruhnya, sehingga sampai kepada peringkat memperhambakan diri, bukan saja memperhambakan diri terhadapnya, yakni Allah, dengan mematuhi apa saja tanpa membantah. Yang belakang tu payah. Patuh boleh, kadang-kadang bantah sampai. Bantah dulu baru patuh. Kita cuba nak usahakan diri kita ni, apatah lagi dengan azam merdeka ni, bebaskanlah jiwa kita yang di saat apabila disuruh oleh Allah Ta'ala ni dalam apa jua suruhan, tanpa ada bantahan, without any objection, no question, no objection. Ni kita cuba. Adapun kalau kita tidak faham pada satu suruhan, fahamkan. Dengan apa? Dengan ilmu. Itu saja, bukan persoalkan. Kadang orang dia soal dulu tu, kadang-kadang mempertikaikan. Tu hati-hati. Kita bimbang-bimbang, apatah lagi yang qada dan qadar takdir. Sampai bila ustaz nak macam ni? Dia tanya soalan sampai bila nak macam ini, habis tuan. Goncang iman, men. Iblis pun cakap, itulah aku dah cakap dah. Aku dah cakap dah. Tak ada kuasanya. Kau kena cari jalan lain. Kau kena muja ke apa ke. Datang penyakit tu pening. Ataupun tak guna yang kau solat. Solat-solat pun bukan datang penyelesaian pun. Apa yang kau dapat? Dia tanya tu kat depan-depan tu je closing kita ni kan. Keluar masuk. Ya tak ya juga. Buat je lah. Datang lah buat je. Langsung tak ada kefahaman. Dia pun keluar. Selesai aku dah buat dia ibadat saja. Itu Nabi kata, berapa ramai yang solat dapat penat, berapa ramai yang puasa dapat haus dan lapar. Tu dia tuan-tuan. Baik, jadi cukup setakat tu. Mudah-mudahanlah kita mampu beribadat tanpa ada bantahan, walaupun satu pun. Kita minta tolong dengan Allah Ta'ala. InsyaAllah yang hadir pada malam ni semuanya dan yang menonton, moga-moga Allah pilih kita untuk bebas jiwa kita daripada cengkaman dunia ini, dan kemudian Allah pilih kita semuanya insyaAllah dimasukkan dalam syurganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih.